Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita murahkan ulasan pada petang ini, jangan lupa senyum dulu. Senyum itu satu hiburan. Hiburan petang ini adalah apabila selepas seminggu himpunan turun Anwar, apa sebenarnya kesimpulan dan apa sebenarnya yang berlaku. Ramai orang ingat Anwar Ibrahim akan tunduk dan tumbang. Tapi macam yang Anwar cakaplah, dia tidak turun. Yang turun harga barang, yang turun harga minyak. Yang turun ialah orang-orang yang ada kes rasuah. Semalam ketika Anwar Ibrahim mendedahkannya, saya agak terkejut apabila Anwar Ibrahim kata kebanyakan yang teriak menjerit mahu Anwar Ibrahim turun ialah golongan yang banyak kes rasuah. Rupa-rupanya mereka mau Anwar Ibrahim turun sebab mereka takut mereka akan kena. Mereka takut kalau Anwar Ibrahim terus memerintah, mereka tak boleh mengongkong menjadikan Anwar sebagai boneka mereka. Halah, kita nasihat beginilah. Kalau jadi ahli politik yang mahu pemerintah di dalam genggaman ataupun boneka Anda semata-mata, tak payahlah menunggang rakyat untuk mendapat kuasa semata-mata. Hari ini kita nak ulas seminggu selepas himpunan turun Anwar, ini sebenarnya kesimpulannya. Seminggu sudah himpunan turun Anwar berlalu. Beberapa kesimpulan boleh dibuat terhadap perhimpunan berkenan. Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi memimpin negara. Lautan manusia yang digambarkan turun pada hari berkenan tidak meninggalkan kesan kepada kepimpinan beliau. Sudah kita bagi tahu awal-awal pun kan. Okey, sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami sayang Anwar. Okey. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan dengan anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang bodoh. Kita tidak sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang tidak bertindak lagi bekerja seperti yang sepatutnya. Tapi dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita, kita menjadi kuat, kita menjadi boleh melawan penyakit daripada dalam kerana imun badan kita dididik menjadi kuat, dididik untuk menjadi bijaksana. Lalu kita sembuh daripada penyakit. Jadi dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Dan ingat, ini ialah produk yang diluluskan KKM, halal dan juga satu penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran pada abad ini. Dapatkannya sekarang. Saudara-saudara sekalian, seperti yang dijangka, seberapa ramai pun yang hadir tidak akan memberikan kesan kepada kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana itu bukanlah ruang sebenar untuk menjatuhkan beliau. Walaun-walaun yang ada di luar di sana patut tahu mereka hanya diperbodohkan oleh golongan yang takut mereka masuk penjara. Mereka takut kes rasuah mereka diteruskan. Hanya mereka mahu Anwar Ibrahim kononnya ditumbangkan. Tapi Anwar Ibrahim kata, nanti kalau Anwar turun, mereka akan angkat mana yang boleh melepaskan mereka. Ini ia hanya sekadar lakonan politik pihak Perikatan Nasional dan sekutu bagi memberikan keyakinan kepada penyokong mereka masih ada dalam politik negara ini. Saya agak setuju dengan apa yang ditulis dalam laporan ini, yaitu sebenarnya himpunan itu bukanlah untuk menurunkan Anwar Ibrahim. Jauh sekali untuk memecat Anwar Ibrahim. Kerana bukan begitu caranya. Kalau nak Anwar Ibrahim tumbang, kalau nak Anwar Ibrahim itu jatuh daripada jawatannya, senang saja bawa usul undi percaya di parlimen. Tapi lihat, tiada satu orang pun ahli parlimen daripada pembangkang berani bawa. Kenapa? Mereka tahu mereka tidak mampu membuat apa-apa di parlimen. Yang mereka tahu tipu penyokong mereka, yang mereka tahu menghasut penyokong mereka. Kononnya Anwar Ibrahim tidak layak lagi jadi Perdana Menteri. Tapi sebenarnya mereka sebenarnya mahu masih kelihatan relevan, masih ada, hidup. Sebab kita tahu semakin hari semakin Perikatan Nasional Pembangkang malap dalam dunia politik di Malaysia. Jadi mereka mahu mereka dikenali dan masih hidup. Kebetulan sekarang ini sidang parlimen sedang berlangsung. Ruang inilah sepatutnya digunakan untuk menjatuhkan Perdana Menteri ke-10 dan kabinet beliau melalui undi tidak percaya. Malangnya, hasrat lautan manusia untuk melihat Anwar turun
tidak kesampaian karena pemimpin-pemimpin mereka mengharapkan untuk berbuat demikian, langsung tidak mengambil kesempatan tersebut. Kenapa? Kenapa mereka tidak ambil kesempatan tumbangkan Anwar di parlimen? Sebab mereka bimbang tidak berjaya. Buatlah dulu sekurang-kurangnya tunjuk kepada lautan manusia itu yang usaha telah dibuat. Tidak guna berceramah berapi-rapi, tapi ternyata kosong belaka, bodoh belaka. Kepimpinan Perikatan Nasional PN sendiri tidak jelas dengan objektif perhimpunan berkenan. Keesokan harinya, pemimpin PN menyatakan himpunan berkenan berjaya. Bila ditanya apa yang berjaya, entah apa yang berjaya. Tujuannya satu, turun Anwar. Tapi apa yang berjaya, kita pun tak tahu. Yang kita tahu, semua gagal. Anwar Ibrahim tak turun. Anwar Ibrahim makin dapat menunjukkan dirinya diterima rakyat secara tidak langsung melalui himpunan tersebut. Sebab kehadiran dalam himpunan tersebut jauh daripada apa yang mereka kata. Minta puji saja mereka kata 1 juta. Minta puji saja mereka kata 500.000. Mereka kata 300.000. Rupa-rupanya yang hadir, jangankan 1 juta, 50.000 pun tak sampai mengikut laporan PDRM. Tak sampai 20.000 orang pun. Jadi, mereka coba tipu. Saudara-saudara sekalian, objektifnya betul-betul tidak tercapai. Objektifnya tidak tercapai. Yang tercapai ialah membenarkan Mahathir berucap untuk kesekian kalinya. Perhimpunan itu kononnya telah membuatkan titah edendum akan dilaksanakan. Keadilan untuk Datuk Seri Anwar Najib Tun Razak akan ditegakkan. Nada durian runtuh untuk rakyat. Perhimpunan ini akan menyedarkan kerajaan Madani untuk berubah. Berdasarkan tajuk perhimpunan berkenan, turun Anwar, sudah nyata yang tujuan himpunan berkenan hanya satu. Ianya tak perlu dijelaskan lagi, sudah jelas lagi bersuluh. Jadi saudara, kejayaan yang dirayakan itu bukan objektif perhimpunan berkenan. Kenapa ada yang membuat ulasan melencong? Mahu spin atas kejayaan? Safwan Afnan tidak disangka-sangka berjaya merampas kuasa kedudukan Menteri Besar Terengganu. Jawapan daripada soalan siapa yang bakal menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim jika perhimpunan berkenan berjaya menjatuhkannya. Selain itu ada juga yang menjawab Datuk Seri Najib Razak dan Khairi Jamaluddin. Ini gambaran yang sebahagian yang hadir itu tidak tahu apa-apa tentang sistem politik Malaysia dan bagaimana seseorang itu boleh dilantik sebagai Perdana Menteri. Teringat, seorang pemimpin ulama PAS pernah berkata, dalam PAS pun ada orang bodoh dan bukan cerdik belaka. Jadi, tak perlulah dikatakan apa-apa lagi. Kata Mursyidul Ampas pula, parti itu mempunyai ramai calon PM. Beri kuasa dulu. Parti itu mempunyai ramai pemimpin. Persoalannya, untuk membolehkan PAS PN diangkat menjadi Perdana Menteri, mereka perlu mendapat sokongan majoriti di dalam parlimen. Bagaimana untuk memperoleh sokongan tersebut ketika ini? Caranya adalah dengan tebuk atap. Siapa yang PAS PN harapkan untuk mencukupkan jumlah? Adakah perbuatan tebuk atap ini baik untuk kestabilan politik negara kita? Atau pihak PAS PN ini tidak ambil kisah tentang kestabilan politik negara kerana mereka lebih mementingkan kuasa? Antara yang ramai itu pula, siapa yang paling kehadapan? Adakah Menteri Besar Terengganu? Apakah penanda aras yang menyatakan beliau sangat layak untuk memimpin negara? Sedangkan kepimpinannya di Terengganu pun tidak ada yang hebatnya. Rumusan yang boleh dibuat terhadap perhimpunan berkenan ialah kosong marka. Ditulis oleh Ruzaini Rais, Ketua UMNO Bahagian Padang Besar. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.